السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة Hadits Bulughul Maram. Kitab Sholat. Bab sujud sahwi wa ghairih. Bab sujud sahwi dan yang lainnya. Hadits Kutigaratus Lamapula. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه للسبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. Dari Abdullah ibnu Buhaimah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat duhur bersama mereka. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama dan tidak duduk tasyahud. Orang-orang ikut berdiri bersamanya hingga beliau akan mengakhiri sholat dan orang-orang menunggu salamnya. Beliau takbir dengan duduk kemudian beliau sujud 2 kali. Sebelum salam lalu beliau salam dikeluarkan oleh Imam 7 dan lafaz ini menurut riwayat Bukhari. Dalam suatu riwayat Muslim, beliau takbir pada setiap sujud dengan duduk lalu beliau sujud dan orang-orang sujud bersamanya sebagai pengganti duduk tasyahud yang terlupakan. Hadits Kutigaratus Lamapula 1. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الصلاة العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت للصلاة ورجل يدعوه للنبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بل قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat salah satu dari 2 sholat petang 2 rakaat lalu salam kemudian beliau menuju tiang di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu itu. Dalam jamaah itu ada Abu Bakar dan Umar namun keduanya tidak berani mengatakan apapun kepada beliau. Orang-orang keluar dengan segera dan mereka bertanya-tanya apakah sholat tadi dikasyar. Dalam jamaah itu ada seorang laki-laki yang dijuluki Nabi Shallallahu alaihi wasallam Zulyadain. Ia bertanya, Ya Rasulullah, apakah baginda lupa atau sholat tadi memang dikasyah? Beliau bersabda, Aku tidak lupa dan sholat tidak dikasyar. Orang itu berkata lagi, Tidak, baginda telah lupa. Maka beliau sholat 2 rakaat kemudian salam lalu takbir kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepalanya lalu takbir kemudian meletakkan kepalanya lalu takbir kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Dalam suatu riwayat Muslim, itu adalah sholat asyar. Hadits Kutigaratus Lamapula 2. Wali Abi Dawud faqala, As-sadaqa dhul yadain?
فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. Menyurat riwayat Abu Dawud Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah Zaliadain benar? Lalu mereka mengiyakan hadits itu ada dalam Sahih Bukhari Muslim tapi dengan lafaz. Mereka berkata, Haditsku 353. وهي في رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. Dalam suatu riwayatnya pula, beliau tidak sujud sampai Allah Ta'ala meyakinkannya akan hal itu. Haditsku 354. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama mereka lalu beliau lupa maka beliau sujud 2 kali kemudian tasyahud lalu salam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi hadits Hasan menurut Tirmidzi dan Sahih menurut Hakim. Haditsku 355. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعا له صلاته وإن كان صلى تماما ألف كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam solat ia tidak mengetahui apakah telah solat 3 atau 4 rakaat maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini kemudian sujud 2 kali sebelum salam maka bila telah solat 5 rakaat genaplah solatnya bila ternyata solatnya telah cukup maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan. Riwayat Muslim. Haditsku 356. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذلك؟ قالوا صليت كذا. قال فثن رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam solat ketika beliau salam dikatakan kepadanya, Ya Rasulullah apakah telah terjadi sesuatu dalam solat? Beliau bersabda, apa itu? Mereka berkata, Baginda solat begini begitu. Abu Mas'ud berkata, Lalu mereka merapikah kedua kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud 2 kali kemudian salam beliau kemudian menghadap orang-orang dan bersabda, Sesungguhnya jika terjadi sesuatu dalam solat aku beritahukan padamu tapi aku hanyalah manusia biasa seperti kamu sekalian yang dapat lupa seperti kalian maka apabila aku lupa ingatkanlah aku dan apabila seseorang di antara kamu ragu dalam sholatnya hendaknya ia meneliti benar kemudian
menyempurnakannya lalu sujud 2 kali muttafaq alaihi. Hadits kutigaratus lamapula tuju. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. Dalam suatu hadits riwayat Bukhari, hendaknya ia menyempurnakan lalu salam kemudian sujud. Hadits ke-358. Wali Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatay sahwi ba'da salami wal kalam. Dalam riwayat Muslim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sujud sahwi 2 kali setelah salam dan bercakap-cakap. Hadits kutigaratus lamapula sembilan. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i من حديث عبد بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمة. Menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dari hadits Abdullah ibnu Ja'far yang diterima secara marfu, barang siapa ragu dalam sholatnya hendaknya ia bersujud 2 kali sesudah salam. Hadits Syahih menurut Ibnu Huzaimah. Hadits kutigaratus inampulu. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه وللدارقطني ولللفظ له بسند ضعيف. Dari Al-Mughirah ibnu Syubah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu ia berdiri dalam rakaat kedua dan ia sudah tegak berdiri, maka hendaklah ia teruskan dan tidak usah kembali lagi, dan hendaknya ia sujud 2 kali. Apabila ia belum berdiri tegak maka hendaknya ia duduk kembali dan tidak usah sujud sahwi. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruqutni. Lafadznya menurut Daruqutni dengan sanad yang lemah. Hadits kutigaratus inampulu satu. وعن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. Dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, bagi makmum itu tidak ada lupa, maka jika imam lupa wajiblah sujud sahwi atas imam dan makmum. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi dengan sanad yang lemah. Hadits kutigaratus inampulu dua. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. Dari Thauban dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap kali lupa itu diganti dengan 2 sujud setelah salam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad lemah. Hadits kutigaratus inampulu tiga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. رواه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami sujud bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sewaktu membawa Idza Saman Sayakat dan Iqra Bismi Rabbikaladziai Khalaq. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits kutigaratus inampulu empat. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, surat syot bukanlah termasuk surat yang disunatkan sujud, tapi aku pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sujud ketika membacanya. Riwayat Bukhari. Hadits ku 365. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud sewaktu membaca surat Al-Najm. Riwayat Bukhari. Hadits ku 366. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membaca surat Al-Najm di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak sujud waktu itu. Muttafaq alaihi. Hadits ku 367. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل. Khalid ibn Madan radhiyallahu anhu berkata, Surat Al-Hajj itu diberi keutamaan dua sujud diriwayatkan Abu Dawud dalam hadits mursal. Hadits ke-368. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف. Menurut riwayat Ahmad dan Tirmidzi dalam keadaan mausul dari hadis Uqbah ibnu Amir ditambahkan, maka barang siapa yang tidak sujud pada keduanya hendaklah ia tidak membacanya. Sanad hadits ini lemah. Hadits ku 369. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء. وهو في الموطأ. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai orang-orang, kita melewati bacaan ayat-ayat sujud, maka barang siapa sujud ia telah mendapat pahala, dan barang siapa tidak sujud tidak mendapat dosa. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadits itu disebutkan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali jika kita menghendaki. Hadits itu termuat dalam Al-Muwatta. Hadits ku 370. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membacakan Al-Quran pada kami, maka apabila melewati bacaan ayat sajadah beliau bertakbir dan sujud lalu kami sujud bersama beliau. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Hadits ke-371. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila menerima kabar gembira beliau segera sujud kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai. Hadits ke-372.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل آتني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. Abdul Rahman ibnu Auf radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sujud. Beliau melamakan sujud itu setelah mengangkat kepala beliau bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira, maka aku bersujud syukur kepada Allah. Riwayat Ahmad dan dinilai syahih oleh Hakim. Hadits Kutigaratus 73. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث. قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. Dari Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali ke negeri Yaman. Kemudian hadits itu menyebutkan, Ali lalu mengirim surat tentang keislaman mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, beliau langsung sujud syukur kepada Allah atas berita tersebut. Hadits riwayat Baihaqi yang asalnya dari Bukhari. Wallahu a'lamu bis-shawab.